Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haidi bin Jasmin. Nombor pendaftaran 870-601 045087 001. Saya di dalam BMMG di OUM Negeri Sembilan. Okey, hari ini saya akan buat presentation untuk subjek EMBP 3203 strategi pembuatan. Okey. Untuk pengenalan, apakah itu strategi pembuatan? Okey, menurut Hayes and Wheelwright 1984, strategi pembuatan didefinisikan sebagai urutan keputusan yang dari masa ke semasa membolehkan unit perniagaan mencapai struktur pembuatan, infrastruktur dan set keupayaan khusus yang dikehendaki. Okey, untuk strategi pembuatan ni ada 3 konsep dia. Yang pertama, misi penghilangan. Yang kedua, konsep pembuatan. Yang ketiga, pelan pelaksanaan pembuatan. Okey. Kalau kita ikut soalan assignment kita ni, biasanya kita sebagai seorang CEO company, kita kena pilih daripada company elektronik yang mengamalkan sistem pengeluaran besar-besaran, mass production. So kita kena pilih lah antara 4 yang diberi itu, Lean, ada 4 lagi lah. Okey, so kita akan terangkan pasal sistem pengeluaran besar-besaran dulu lah. Okey, sistem pengeluaran besar-besaran ataupun mass production didefinisikan sebagai pengeluaran besar-besaran merujuk kepada kaedah pengeluaran yang menggunakan proses piawai untuk membuat bahagian yang dapat ditukar ganti dalam kuantiti yang besar untuk harga yang rendah. Okey, dalam arti kata yang lain, proses standard untuk membuat produk diulang supaya setiap kali produk selesai, ia sama persis dengan semua bahagian lain. Okey, apakah kelebihan sistem pengeluaran besar-besaran ni? Yang pertama, dia cekap ekonomi. Yang kedua, kadar pengeluaran adalah cepat. Yang ketiga, ketepatan pengeluaran. Itulah dia punya kelebihan lah. Seterusnya adalah kekurangan sistem pengeluaran besar-besaran. Sistem ni, kelemahan dia adalah dia tidak fleksibel terhadap permintaan pengguna. Dan seterusnya adalah sukar untuk menyusun semula pengeluaran. Okey, kita akan pergi, yang tadi tu kita terangkan strategi pembuatan semasa kilang elektronik yang menggunakan strategi pembuatan jenis mass production besar-besaran. So kita akan terangkan pula untuk apa itu pembuatan Lean. Okey, Lean dari segi istilah pengurusan didefinisikan sebagai menyusun atur sesuatu proses dengan membuang sisa atau perkara yang tidak berkaitan. Ia memendekkan masa utama di antara pesanan pelanggan dan penghantaran produk dengan penghapusan 7 bentuk sisa. 7 bentuk sisa itu iaitu lebihan pengeluaran, kecacatan, inventory yang berlebihan, sisa masa menunggu, lebihan proses, pergerakan yang tidak perlu dan pengangkutan yang berlebihan. Okey, proses Lean yang berkesan meningkatkan pendapatan company, mengurangkan kos dan kepuasan pelanggan. Okey, apa kelebihan pembuatan Lean tu? Yang pertama, dia menghapuskan sisa. Okey, yang kedua, kepuasan pekerja yang mengamalkan pembuatan Lean ni. Yang ketiga adalah just in time, JIT. JIT ni sebagai contoh, JIT ni kita boleh tengok pada company Toyota lah. Mereka yang mengamalkan konsep
proses just-in time ni dalam penghilangan orang lah. Okey, kekurangan pembuatan lean. Yang pertama, kekurangan pembuatan lean ni adalah ketidakcekapan yang baru. Seterusnya adalah margin rendah untuk ralat. Okey, seterusnya kita akan terangkan tentang pengeluaran kelompok, batch production. Okey, pengeluaran kelompok ni didefinisikan sebagai kaedah pembuatan di mana item yang serupa dihasilkan bersama dengan ukuran yang berbeza untuk proses pengeluaran. Perubahan boleh berlaku di antara kumpulan yang berbeza seperti produk yang dibina dalam warna, saiz dan gaya yang berbeza. Sekiranya produk tersebut perlu diubah, variasi ini boleh ditukar antara kelompok. Tukar batch sahaja. Ia adalah proses penuh yang boleh dikawal dengan baik secara berhati-hati pada tahap yang berbeza dalam proses pengeluaran. Okey. Kita terangkan kelebihan pengeluaran kelompok, batch production. Pertama, pemanfaatan logi dan jentera yang lebih baik. Seterusnya, menggalakkan pengkhususan fungsian. Seterusnya, kos unit adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran pesanan pekerjaan. Seterusnya, pelaburan yang lebih rendah dalam logi dan jentera. Flexibility untuk menampung dan memproses bilangan produk. Dan terakhir, keputusan kerja wujud untuk pengendali. Ini adalah kelebihan kelompok lah. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang kekurangan pengeluaran kelompok, batch production. Okey, kekurangan yang pertama dia adalah setiap batch boleh tertakluk kepada kawalan dan jaminan kualiti yang teliti, berpotensi menyebabkan downtime yang meningkat. Okey, seterusnya peningkatan kos penyimpanan untuk kuantiti produk yang dihasilkan. Maksud dia ni, kelompok batch ni dia memerlukan gudang untuk simpanan barang-barang yang kita buat tu. Yang ketiga, kesilapan dengan batch yang dihasilkan akan menanggung masa dan kos yang terbuang. Seterusnya, tempoh downtime untuk mesin tu dia memerlukan pakar yang untuk mesin tu untuk baiki mesin tu. Seterusnya lah. Okey, itu saja kekurangan untuk batch. Sekarang kita akan terangkan pasal pengeluaran disesuaikan, custom. Okey, actually pengeluaran disesuaikan ni didefinisikan sebagai dia adalah jenis pengeluaran yang di mana produk direka dan dibina untuk memenuhi keperluan dan keinginan individu tertentu. Pengeluaran disesuaikan ni adalah unik. Dia dihasilkan oleh individu yang mahir, biasanya seorang tukang jahit, tukang masak, tukang kayu dan macam-macam lah. Okey, pengeluaran disesuaikan ni adalah satu-satunya jenis pengeluar yang melibatkan pelanggan dalam pemilihan bahan, reka bentuk dan lain-lain. Okey, apa kelebihan pengeluaran disesuaikan ni? Yang pertama, dia eksklusif lah. Maksud eksklusif ni macam, okey, kebanyakan produk dari sistem pembuatan ni adalah eksklusif untuk pelanggan di mana kuantiti yang dibuat misalnya adalah terhad. Maksudnya, dia bukan macam mass production, buat benda banyak. Dia buat based on permintaan customer. Seterusnya adalah kualiti. Kuantiti buatan yang terhad secara tidak langsung memberikan kualiti terhadap produk yang dibuat. Okey, apakah kekurangan pengeluaran disesuaikan ini? Yang pertama adalah masa pengeluaran yang panjang. Maksudnya satu produk ni dia rasa dia hasil tangan, selalunya dia nak buatkan teliti. So dia akan ambil masa yang lama lah untuk disiapkan. Seterusnya, kos yang tinggi. Kebanyakan produk yang menggunakan sistem ni mempunyai harga yang agak tinggi. Ini kerana produk yang dibuat adalah produk buatan tangan yang dibuat dengan teliti. Okey, seterusnya adalah pembuatan fleksibel. Okey, apa itu pembuatan fleksibel? Pembuatan fleksibel didefinisikan sebagai cell machine automatic
daripada sekumpulan stesen kerja yang saling berkaitan dengan sistem pengendalian dan penyimpanan bahan automatik. Okey, pembuatan fleksibel adalah yang paling sesuai untuk jumlah pengeluaran pertengahan dan kelantangan pertengahan. Maksudnya dalam untuk production yang tak terlalu besar dan juga tak terlalu kecil, dalam yang sederhana lah. Pembuatan fleksibel menjadi fleksibel kerana keupayaannya untuk mengenal pasti dan membezakan antara style proses yang berbeza yang dipaksa oleh sistem, tukar ganti arahan operasi yang cepat dan perubahan keadaan fizikal yang cekap. Okey, sekarang kita discuss apa itu kelebihan pembuatan fleksibel. Yang pertama, dia mengurangkan masa persediaan, giliran dan penyelesaian produk. Seterusnya, meningkatkan kecekapan tenaga manusia dengan lebih baik. Seterusnya, meningkatkan penghalaan dan kualiti produk. Seterusnya, menghasilkan pelbagai produk dalam satu bumbung. Juga berkhidmat kepada pelbagai vendor secara serentak. Seterusnya, menghasilkan lebih banyak produk dengan lebih cepat. Itu adalah kelebihan untuk pembuatan fleksibel lah. Seterusnya adalah kekurangan pembuatan fleksibel. Untuk sistem strategi pembuatan ni adalah dia adalah mahal lah, kos dia. Itu yang kelemahan yang ketara lah. Okey, sekarang sebagai kesimpulan, strategi penghilangan adalah corak keputusan baik struktur dan infrastruktur yang menentukan keupayaan sistem pembuatan dan menentukan bagaimana ia akan beroperasi untuk memenuhi satu set objektif pembuatan selaras dengan objektif perniagaan secara keseluruhan. Seterusnya, firma atau syarikat harus memulakan pembentukan strategi dengan memutuskan apa tujuan keseluruhan perusahaan harus. Secara amnya, ini termasuk dalam 4 kategori, iaitu pasaran yang menarik, perusahaan yang lemah, pasaran yang tidak menarik, dan pasaran yang tidak menarik, dan perusahaan yang lemah. Terusnya, strategi pembuatan memainkan peranan yang penting dalam kejayaan pembuatan dan juga kejayaan perniagaan. Maksudnya, kalau setengah company atau syarikat tu nak mulakan sesuatu pembuatan, dia perlu nilai dulu apa strategi pembuatan yang paling terbaik mengikut mereka punya needed, maksudnya diorang punya kriteria. Oleh itu, adalah penting bahawa strategi perkilangan harus sejajar dengan strategi perniagaan. Sekian, terima kasih.